Islam terima oleh zahir seseorang. Iman terima percaya hati seseorang. Akan perkara yang sama, iaitu akan agama. Faham tak ni? Yang beza, Islam ni terima oleh zahir seseorang. Iman di hadapan terima oleh hati seseorang akan perkara agama yang diketahui dengan darurah. Sama je. Antara Islam dengan iman, terima akan apa? Akan agama yang sama. Yang bezanya, Islam terima oleh zahir, iman terima oleh hati, kepercayaan. Tapi macam mana kalau pergi kepada Islam hanya nampak semayang, puasa, zakat, haji? Pergi kepada iman barulah pergi pada malaikah, qiyamah contohnya. Jadi nampak antara rukun Islam dengan rukun iman ni sudah berbeza. Dia hanya berbeza yang tersurat, tapi yang tersiratnya sama. Yang tersurat, yang tertulis itu nampak macam beza. Semayang, puasa itu amalan zahir. Percaya pada malaikat, percaya kepada qiyamah, itu ada kepercayaan hati. Faham tak? Jadi nampak beza situ. Dia sebelum kita nak pergi kepada rukun Islam ke-5 tu, rukun iman ke-6 tu, kita kena faham apa dia takrif Islam, apa dia takrif iman. Dan kalau nak pergi pada rukun, kita kena faham apa dia asas kepada rukun Islam yang 5. Dia ada asas 1. Dan apa dia asas pada rukun iman yang ada 6 rukun. Barulah kita boleh tak lari sini. Ni kena ambil faham molek ni. Sebab tu tak sama kita ngaji rukun Islam, rukun iman dengan budak-budak umur 5 tahun ngapal tu, atau dia ngapal aja, ni kita ngaji betul benar. Jadi balik pada takrif, Islam terima zahir akan agama yang diketahui dengan darurah. Iman percaya hati akan agama yang diketahui dengan darurah. Sama je akan dia. Bezanya terima zahir dengan percaya hati. Nah, akan sama. Jadi akan perkara amal tauhid darurah ni, hal ni sama je. Sebab tu bila kita pergi kepada rukun Islam yang ada 5 rukun, kita sebelum pergi pada rukun yang kedua sampai rukun yang kelima, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu je agama Nabi bawa. Itu tu kalau ke pekah hanya bahagian ibadah saja. Mana muamalah, mana munakahat, mana janayah, hak pekah. Setakat ibadah saja. Apa tu mana cerita bab malaikat? Mana cerita bab kiamat? Adakah orang Islam boleh engkar kewujudan malaikat? Adakah orang Islam boleh menafikan berlakunya kiamat? Sebab dalam rukun Islam tidak ada cerita malaikat, dalam rukun Islam tidak ada cerita bab kiamat. Berarti kita sebagai orang Islam boleh engkar kewujudan malaikat, boleh engkar berlakunya kiamat, sebab tak ada dalam rukun Islam. Sebab kita hanya tengok pada zahir tersurat sahaja. Kalau secara zahir di situ bukan kata malaikat ke, berlakunya kiamat ke, hak semayang, puasa, zakat, haji itu bagian ibadah sahaja. Muamalah itu dalam ilmu fiqh agama tu. Munakahat itu dalam ilmu fiqh agama. Janayat mana? Ni kalau duduk kemah molek sini kita salah faham berkaitan dengan agama. Jadi sebelum pergi pada sembahyang, puasa, zakat, haji, kita kena faham asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Ni ada cerita 2 kalimah ni. Asas 2 kalimah syahadah. Apa makna 2 kalimah syahadah? 2 kalimah syahadah ni lah maknanya akan selaras dengan takrif Islam.
Begitu juga kalau kita pergi kepada rukun iman. Rukun iman tidak ada bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Berarti hati kita boleh engkar kewajipan sembahyang. Hati kita boleh engkar kewajipan puasa. Sebab dalam iman tidak ada cerita sembahyang. Dalam iman tidak ada cerita puasa. Adakah orang yang beriman boleh engkar perintah sembahyang puasa dalam Al-Quran? Sebab tidak ada dalam rukun iman. Itu kena faham molek asas pada rukun iman. Kalau asas rukun Islam 2 kalimah syahadah, penyaksian kita kepada Allah, penyaksian kita kepada Rasul, asas pada rukun iman, kepercayaan kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada Rasul. Itu asas kepada iman, rukun iman. Jadi kita balik kepada 2 kalimah syahadah. Apabila pengakuan kita secara sukarela, penyaksian kita hanya Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Tuhan, ini asas kepada rukun Islam. Barulah kita pergi kepada sembahyang, puasa, zakat. Itu panjang ceritaan, tapi kita kena mati di 2 kalimah syahadah. Penyaksian kita hanya Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita menyaksikan Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang Nabi bawa kita akan terima bulat-bulat. Apa yang Nabi bawa? Bukan terima semayang, puasa, haji saja. Apa yang Nabi bawa? Termasuk tadilah kewujudan malaikah, kewujudan berlakunya qiyamah. Masuk mana tu? Masuk dalam 2 kalimah syahadah. Bab muamalah, bab munakahat, bab janayah, masuk dalam 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Agama ni masuk dalam 2 kalimah syahadah. Ada. Agama kita bukan semayang, puasa, zakat, haji saja. Agama Nabi sampaikan selama 23 tahun, termasuk perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam 2 kalimah syahadah. Bila kita mengaku Allah Taala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi cerita tak kewujudan malaikat? Cerita. Kita orang Islam kena terima kewujudan malaikat, sebab kewujudan malaikat adalah perkara yang diketahui dengan darurah. Nabi cerita berkaitan dengan berlakunya qiyamah, maka berlakunya kiamat adalah perkara agama yang diketahui dengan darurah. Kita orang Islam kena terima belaka ni. Yang kita kata tak ada dalam Islam terima malaikat, terima kiamat, ada dalam takrifan Islam dan ada dalam 2 kalimah syahadah, rukun Islam yang asas. Tarikh Islam menerima oleh zahir seseorang akan perkara agama yang diketahui dengan secara darurah, termasuk kewujudan malaikat. Tiba-tiba dia engkar malaikat, cerita tahyul, batal Islam dia. Dia engkar kiamat tidak akan berlaku. Kiamat tidak akan berlaku, dia engkar secara zahir, maka batal Islam dia. Sebab Islam adalah terima zahir akan perkara agama yang diketahui secara darurah. Termasuk berlakunya kiamat, orang tahu belaka. Orang kafir pun tahu. Orang agama kitanya mempercayai akan berlakunya kiamat. Itu cerita bab Islam. Pergi pula kepada bab iman. Ini kepercayaan. Kita percaya kepada agama. Perkara agama yang kita percaya, perkara agama yang diketahui secara darurah. Semua perkara agama kita terima. Sebab apa semua perkara agama kita terima? Sebab kita beriman dengan Allah yang menurunkan agama, kita beriman dengan Rasul yang menyampaikan agama, kita beriman dengan kitab yang terkandung agama di dalam tu. Tapi asasnya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Jadi apabila kita beriman dengan Allah, dengan Rasul, Rasul bawa agama, hati kita akan percaya kepada sekalian perkara agama yang diketahui secara darurah. Hati kita percaya akan kewajipan sembahyang. Hati kita terima akan kewajipan puasa. Hati kita tidak engkar. Ini orang yang beriman. Sebab apa? Beriman akan percaya, akan terima segala perkara agama yang diketahui secara darurah.
Tiba-tiba hati dia engkar. Hati engkar. Zahir tidak bunyi. Hati dia engkar. Semayang. Tak ada pedah semayang ni. Tak ada guna semayang ni. Puasa. Tak ada guna puasa ni. Hati dia engkar. Maka batal iman dia. Sebab apa? Sebab dia tidak terima hati akan perkara agama yang diketahui secara darurah. Semayang puasa orang tahu belaka kan? Yang hati dia engkar tolak. Kenapa? Jadi walaupun rukun Islam